Dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan persidangan tenaga lestari antarabangsa ataupun ISAS 2022 memperkasa peralihan tenaga. Jadi hari ini untuk bercakap mengenai perkara ini kami sangat berbesar hati bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Razif Haji Abdul Mubin, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Tenaga Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Datuk. Terima kasih, Ridwan. Baik, Datuk. Ya. Dan apa signifikan penganjuran persidangan tenaga lestari antarabangsa ataupun ISAS dan juga mengapa penganjuran persidangan ini penting untuk kita semua, keluarga Malaysia? Terima kasih, Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Persidangan tenaga lestari antarabangsa ataupun International Sustainable Energy Summit ini merupakan satu persidangan 2 tahunan yang dianjurkan oleh SEDA Malaysia, pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari, satu agensi di bawah Kementerian Tenaga, dan ianya dianjurkan setiap 2 tahun. Dan penganjuran pada kali ini adalah penganjuran yang kelima. Sepatutnya diadakan pada tahun 2020, tetapi disebabkan oleh PKP kita terpaksa menangguh selama 2 tahun, dan kita akan anjurkan pada 29 dan 30 bulan Ogos ini di KLCC. Dan tajuk kita pada kali ini ialah memperkasa peralihan tenaga. Okey, sebelum saya bercakap lebih lanjut, mungkin kita juga ingin tahu apa itu peralihan tenaga. Ya, betul. Sebenarnya pada ketika ini penjanaan elektrisiti, kuasa elektrik yang kita pakai sekarang ini lebih tertumpu kepada janaan daripada tenaga fosil, iaitu gas dan juga arang batu, yang mana penjanaan sebegini menyebabkan pengeluaran karbon CO2 yang boleh menyebabkan perubahan iklim. Inilah isu yang kita hadapi. Dan persidangan kali ini yang bertajuk memperkasa peralihan tenaga ini, kita mau beralih daripada tumpuan kepada tenaga fosil yang mencemarkan alam sekitar kepada satu penjanaan elektrisiti yang lebih lestari, yang menggunakan contohnya tenaga solar, hidro, biomass, ataupun tenaga yang mesra alam yang tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, berbalik kepada persidangan kali ini, tujuan kita ialah untuk membincangkan apakah amalan ataupun strategi yang terbaik yang boleh kita terapkan untuk menjana elektrisiti pada masa hadapan. Dan kita mempunyai target buat masa ini, kapasiti penjanaan daripada tenaga lestari ini tidak begitu tinggi, hanya 23% daripada jumlah keseluruhan penjanaan elektrik di negara kita. Dan kita mempunyai target untuk meningkatkan kepada 31% pada tahun 2025 dan kepada 40% pada tahun 2035. Itu target kita. Dan persidangan kali ini akan merancang bagaimana kita hendak mencapai target tersebut. Okey, untuk maklumat bagi persidangan ini, ianya akan dianjurkan pada 28 dan pada 29 dan 30 hari bulan Ogos ini. Bertempat di Kuala Lumpur Convention Center, KLCC. Dan Perdana Menteri kita yang amat berhormat, Perdana Menteri akan menyampaikan, akan merasmikan persidangan tersebut. Dan Ketua Pengarah International Renewable Energy Agency atau IRENA akan menyampaikan ucapan utama. IRENA ini adalah satu intergovernmental organisation, satu pertubuhan antara kerajaan di peringkat antarabangsa yang dianggotai oleh lebih 160 negara termasuk Malaysia. Jadinya persidangan ini akan mengumpulkan lebih daripada 1,400 peserta, dan juga kita jangkakan lebih daripada 3,000 pengunjung ke pameran yang akan juga diadakan di KLCC. Dan saya yakin pakar-pakar ataupun penggubal dasar ataupun pemain industri akan
bertungkus lumus untuk menghasilkan satu solusi yang terbaik. Betul. Bagaimana kita dapat mengurangkan pengeluaran karbon di negara kita. Bukan sekat di negara kita, Datuk, tetapi saya kira impak dia adalah untuk seluruh dunia kerana kita menghadapi perubahan iklim di dunia sekarang, Datuk. Baiklah, kalau cerita pasal Malaysia ni bukan saja untuk kita menyemarakkan rasa cinta kita ni dengan cara mengibarkan jalur gemilang, tapi dengan cara kita menjaga alam sekitar juga. Betul. Salah satu cara untuk kita menghargai Malaysia. Kita banyak hutan, kita banyak kelapa sawit, kita banyak laut dan sebagainya, tetapi bagaimanakah penggunaan tenaga kita? Adakah ia mesra alam ataupun tidak? Dan itu sebelum kita melihat kempen kibar jalur gemilang tadi, kami bawakan perbincangan mengenai ISES 2022 Empowering Energy Transition bersama dengan kami di studio yang berbahagia Datuk Muhammad Razif Haji Abdul Mubin, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Tenaga, Kementerian Tenaga dan juga Sumber Asli. Baik, tadi Datuk kita dah faham sedikit persidangan yang akan dilakukan. Tapi kita lihat secara keseluruhannya di Malaysia ini, sejauh mana dasar pembangunan negara kita ini disandarkan kepada dasar pembangunan lestari, dan sejauh mana komitmen kita untuk kita bersama dengan negara-negara lain ini untuk mencapai pengurangan pelepasan karbon di udara. Okey. Terima kasih Ridwan. Kita dalam merancang pembekalan elektrik di negara di Malaysia, kita mengambil pendekatan untuk menyeimbangkan tiga elemen yang terkandung dalam kita panggil trilema tenaga. Dalam membekalkan tenaga elektrik kepada di negara kita, kita mahu memastikan bahawa kita terdapat security of supply. Maksudnya jaminan bekalan tenaga. Kita tidak mahu bekalan tenaga kita terganggu. Dan dalam masa yang sama kita ingin memastikan bahawa elemen yang kedua, iaitu faktor mampu bayar, affordability. Kalau kita membekalkan tenaga dengan jaminan yang tinggi, tetapi dalam masa yang sama rakyat perlu membayar dengan harga yang tinggi, itu juga tidak begitu seimbang. Di kalangan masyarakat kita. Dan elemen yang ketiga yang kita perlu jaga, walaupun kita mungkin dapat menyalurkan bekalan tenaga yang tidak terganggu 100% dan mampu dibayar, tetapi mungkin ianya mencemarkan alam sekitar. Yang ini juga kita perlu jaga. Jadi kita perlu seimbangkan dari segi security supply, dari segi kemampuan untuk dibayar, dan juga kita mesti pastikan supaya penjanaan itu datang dari sumber yang lestari. Yang itulah acuan yang kita cuba terapkan di negara kita. Dan perlu diingatkan bahawa Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa negara kita akan menjadi negara neutral carbon neutral pada tahun 2050. Dan carbon neutral ini bermaksud apa yang kita keluarkan kita akan serap balik. Pada ketika ini kita keluar lebih dan alam sekitar kita tidak mampu untuk menyerap balik. Maknanya hutan kita semakin kurang. Dan bagaimana untuk neutralkan balik ialah dengan mengurangkan pengeluaran itu tadi. Dan sektor elektrik ini merupakan satu sektor yang paling banyak mengeluarkan karbon pada ketika ini, iaitu daripada penjanaan arang batu dan juga penjanaan gas fosil yang menyebabkan karbon itu tidak dapat diserap kembali oleh alam sekitar. Jadi kita sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita ada target. Sekarang ini 23% daripada tenaga boleh baru yang tidak mencemarkan alam sekitar. Kita target kepada 31% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2040. Dan insya-Allah dengan hala tuju yang sedemikian, kita akan menjadi satu negara yang sustainable, yang maju
dan tidak mencemarkan alam sekitar. Baik, itu yang kita inginkan. Jadi persidangan ini dijangka akan bakal menyaksikan perbincangan yang intelek dan juga strategik yang mana yang akan berkongsi berkenaan dengan langkah dan juga tindakan kerajaan untuk memperkasakan agenda peralihan tenaga. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa antara keberhasilan utama yang diharapkan kerajaan melalui penganjuran persidangan tak lama lagi ni. Okay. Terima kasih. Ya. Apabila kita menganjurkan sesuatu persidangan, sudah tentu kita mengharapkan satu hasil yang mendatangkan impak kepada peserta, kepada masyarakat dan kepada negara secara keseluruhannya. Dan keberhasilan yang pertama lah, outcome yang pertama, kita mengharapkan ianya akan menjadi platform untuk para pakar, para pengubah dasar, pemain industri, expert untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, bagaimana teknologi semasa dan teknologi akan datang dapat dimanfaatkan untuk mencapai target yang telah kita nyatakan tadi. Dan mungkin dari hasil daripada perbincangan tersebut nanti kita akan mendapat satu perspektif yang baru ataupun mungkin orang yang tahu akan memaklumkan kepada peserta-peserta supaya lebih tahu bahawa perkara ini dapat dicapai. Ini satu yang tidak mustahil. Betul. Ya, sekiranya kita mempunyai kemahuan. Itu objektif yang kedua kan. Yang ketiga mungkin kita juga mengharapkan outcome daripada persidangan ini ialah supaya semua pihak, sama ada yang hadir kepada persidangan ataupun masyarakat persidangan ini akan menghasilkan contohnya laporan dan pelbagai dan masyarakat akan bekerjasama. Kita mempunyai target supaya semua orang faham dan memberi kerjasama yang jitu supaya 2050 itu kita dapat capai target. Matlamat kita ialah untuk mencapai target dan persidangan ini kita akan terus adakan setiap 2 tahun. InsyaAllah SEDA Malaysia, pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari Malaysia akan menganjurkan setiap 2 tahun, mungkin bukan sahaja di KL tetapi juga di tempat-tempat lain supaya kita dapat mendidik masyarakat supaya lebih faham dan bersama-sama kita untuk mencapai target neutral carbon 2050. Okey. Ianya seperti yang Perdana Menteri kita selalu sebut, whole of pendekatan whole of government, pendekatan secara menyeluruh masyarakat untuk menjayakan aspirasi keluarga Malaysia lah. Datuk, kita keluar sedikitlah daripada landasan yang telah pun diberikan di sini kan. Dari segi komitmen yang di bawah kementerian sendiri, bagaimanakah kementerian memastikan sebarang gerak kerja untuk kita mencapai carbon neutral pada tahun 2050 ini berjalan dengan lancar dari segi gerak kerjanya, dari segi pemantauannya kepada industri dan sebagainya, bagaimana di peringkat kementerian? Okey, di peringkat kementerian kita memang mempunyai polisi yang menjurus ke arah matlamat mencapai negara neutral carbon 2050. Contoh, pada ketika ini penjanaan daripada arang batu dilihat sebagai penjanaan yang besar untuk menjana elektrik. Arang batu dalam dasar kita yang sedia ada dan akan datang, kita tidak akan lagi menggunakan arang batu untuk penjanaan baharu. Apabila penjanaan arang batu ini habis, tamat, kita akan gantikan dengan penjanaan yang lebih mesra alam, yang lebih seboleh mungkin kita akan menggunakan tenaga boleh baru, tetapi mungkin juga pada masa akan datang kita masih menggunakan gas yang mempunyai teknologi yang dapat capture balik karbon itu sendiri. Jadi polisi kita akan cuba memahamkan industri player bahawa pada masa akan datang semua penjanaan elektrik hendaklah mesra alam. Bagaimana pula dengan komitmen negara Malaysia, negara kita bersama dengan PBB? Contohnya kita meratifikasikan The Paris Agreement di bawah PBB pada tahun 2015. Sebelum itu protokol Kyoto dan sebagainya. Ke mana hala tuju kita untuk kita mencapai perjanjian telah pun kita ratifikasikan? Di dalam perjanjian COP21 di Paris,
kita telah meletakkan target dan target kita ialah target yang mencapai 20-50 itu tadi rendah karbon, dan di situ kita perlu melaporkan setiap aktiviti kita bagaimana kita ingin mencapai matlamat tersebut. Dan ianya kita sedang lakukan dan bukan saja bagi sektor elektrik tetapi juga ianya melibatkan pelbagai sektor yang menyumbang kepada pengeluaran karbon. Yang itu memang kita sedang lakukan dan insya-Allah kita akan mencapai matlamat tersebut berdasarkan plan yang kita telah rancang. Ini sekali dengan Sustainable Development Goals. Ya, sekali dengan matlamat SDG 2030. Dan cantiknya kita telah buat mapping untuk mencapai Sustainable Development Goals itu dalam rancangan Malaysia. Jika kita tengok dokumen rancangan Malaysia, kita akan dapati bahawa ianya telah dirangka untuk mencapai Sustainable Development Goals 2030. Bukan saja dari segi alam sekitar tetapi dari segi pembangunan secara keseluruhan. Baik, dan saya kira ini memerlukan seluruh keluarga Malaysia untuk kita sama-sama memastikan bahawa kita akan capai target ini pada tahun 2050 insya-Allah. Tapi mungkin ada mesej yang ingin Datuk sampaikan kepada mereka luar sana sekarang ini yang sedang menonton, dan juga ialah apa antara persidangan kali ini yang akan kita dapat dan juga langkah seterusnya daripada pihak kerajaan sendiri. Okey, kerajaan akan sentiasa berusaha untuk memastikan matlamat yang kita telah rancang akan dapat dicapai melalui plan-plan pembangunan yang bersesuaian, dan persidangan seperti ini dan juga persidangan-persidangan lain yang mungkin relevan dengan alam sekitar akan terus mengutarakan usaha-usaha yang sepatutnya dibuat oleh semua pihak. Penggubal dasar, pemain industri, masyarakat antarabangsa dan juga masyarakat kita untuk bersama-sama memberi kerjasama yang jitu dalam mencapai matlamat kita. Dan mesej terakhir saya rasa alam sekitar ni kita perlu jaga. Betul. Dan orang yang diamanahkan untuk menjaga alam sekitar ialah kita. Kita semua. Itulah harta untuk anak cucu kita sebenarnya. Kita pinjam kita sahaja. Semua kan. Betul. Kita. Jadi pentingnya alam sekitar ni, jadi di bawah kementerian dan juga policy maker ataupun pembuat dasar pelbagai intervensi dan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan matlamat kita untuk mencapai neutral carbon pada tahun 2050 itu tercapai. Salah satunya untuk kita mencapai SDG pada tahun 2030 dan dalam pada perkara itu, persidangan sebegini juga merupakan satu usaha untuk kita melengkapkan usaha kita untuk kita menjaga alam sekitar, iaitu ISAS 2022 memperkasa peralihan tenaga. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini yang berbahagia, Datuk Muhammad Razif Haji Abdul Mubin, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Tenaga, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA, bersama-sama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Datuk. Terima kasih, Datuk.